Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sharekan kepada anda apakah pro and con bila kita nak decide sama ada nak combine ataupun tak combine. Okay, so pertama kali kita nak kena faham bila kita nak capai apa. Okay, ramai kat sini daripada sama ada awak RPQ, okay, yang ataupun tidak. Kita sekarang nak capai kepada RM dan juga kepada GM. Okay, so sebelum ni untuk kita capai ke RM, regional partner, kita kena buat 600,000 sales. Tapi sekarang dalam AMS 2.0 kita nak kena buat 100,000 income. Okay, tapi untuk kita RPQ kita dapat keistimewaan, tak perlu capai 100k income, perlu buat 50k income pun dah boleh capai. Okay, so apa kaitannya? Okay, tengok sini, kita sekarang satu status katakan RPQ. Okay, RPQ, so kita ada beberapa account lah, katakan maksima ataupun majoriti orang ada account A, account B, account C, account D. So macam ni. Dan ni kita panggil account utama. Account utama sebab dia bukan lagi RPQ lah lepas ni, nama dia dah account business biasa, so kita panggil nama account utama. Alright, so bila kita pilih option combine, okay, maksudnya kita nak naikkan account utama tu, jadi RM kan. So apa yang kita buat adalah kita ambil earning dekat A, tambah dekat B, tambah earning dekat C, tambah earning dekat D, tambah earning sendiri, earning yang utama. Tambah earning utama akhirnya capai 50k contoh dalam masa 6 bulan ataupun dalam masa Julai sampai Disember ni. So maksudnya capailah kita ke RM. Okay, so contoh A buat 10k, B buat 10k, C buat 10k, D buat 10k, utama buat 10k. So total dia 50k. So capai. Okay, so impact dia lah bila A buat 10k, bila B buat 10k, C buat 10k. Maksudnya untuk kita capai 10k kan mesti dah ada klien ataupun mesti dah ada database. Betul tak? Mesti dah ada klien, ada database apa semua. So bila yang di atas ni, yang utama kita dah capai ke RM. Okay, bila yang atas ni dah capai ke RM kan, maksudnya kita nak terus ke next stage adalah capai kepada GM. So masa kita dah capai RM, ini dah ada penghasilan, dah ada klien dia, dah ada database dia. So kita proceed lah jadikan ini pula sebagai RP. Jadilah proceed ini pula sebagai RP. Jadikan ini pula sebagai RP, jadikan ini juga sebagai RP. So maka bila semua ni capai RP dalam masa 6 bulan contohnya, kat sini sebenarnya kita dah mula menjana earning untuk ke GM. Okay, so benefit dia, saya ulang balik, benefit dia adalah kita nak naikkan yang utama, tapi dalam masa sama juga kita membina klien ataupun database untuk yang lain-lain. Okay, kelemahan dia adalah bila kita combine, dia punya cons kan. Kelemahan dia adalah A, B, C, D dan utama ataupun apa-apa suite yang kita libatkan, dia tak boleh lagi tukar nama sebab sekarang masa kita nak buat combine, kita kena jadikan nama dia sama, nama account dia pun sama contohnya. So tak boleh bila kita dah siap, kita pun kata A ni nak bagi nama orang lain, B nak bagi nama orang lain, C nak nama orang lain, tak boleh dah. So maksudnya tak boleh buat ownership transfer lagi. Okay, secara praktikalnya kalau saya menyokong yang point kita combine lah, sebab contohlah A, B, C, D walaupun tak boleh tukar nama contohnya kan, tapi kalau kita tengok balik, kalau suite kita tu ada pendapatan, mungkin kita tak terfikir pun nak buat ownership transfer kan. Ataupun kalau suite kita tu tak ada pendapatan, kita nak buat ownership transfer pun siapa juga yang nak ambil, sebab dia tak akan mengikut hierarki positioning suite tu kat mana dah, sebab dia dah tak ada PDI. So penting untuk kita faham, kita dalam business agent ni kita nak aim kepada RM, nak aim kepada GM. So bila nak aim kepada dua benda ni, kita kena faham yang menjadi fokus kita adalah jalan nak jadikan kita capai RM dan akhirnya capai GM. Itu yang penting. Okay, so tambahan, kalau kita tak combinekan, kita punya pendapatan dekat A, B, C dan D adalah berasingan. Tak boleh jadikan sebagai total up
kita naikkan yang induk jadi RM. So harap membantu.